Okey sekarang selfie Ustaz. Oh, selfie dulu. Okey, beres. Ustaz. Tunjuk lah. Yeah, cantik. Macam-macam. Okey, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan sidang pendengar yang menonton, menyaksikan live ya dalam page audio kuliah ini. Terima kasih kepada Abang Abu Bakar Osman yang menjadi yang menyelenggarakan kita punya kuliah online pada malam ini, dan kepada page audio kuliah, mudah-mudahan tuan-tuan rahmati Allah, segala usaha yang dilakukan ini akan mendapat sawab minallah, akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, malam ini kita akan membicarakan tajuk yang cukup orang kata agak kontroversi buat masa ini, iaitu dalalah, sesat. Tuan-tuan rahmati Allah, saya ingin mulakan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Surah Al-Baqarah ayat 217. Tuan-tuan boleh rujuk ayat ni. Yang bermaksud barang siapa yang yartadid minkum, yakni kharaja au may yarji'u an dinihi, yakni dinul Islam. Barang siapa yang keluar daripada Islam, ada yang mengatakan kembali kepada kepercayaan asal dia setelah masuk ke dalam Islam. Ni maksud dalam ayat ni. Yartadid tu apa dia? Man raja'a an dinihi, ya'ni Islam. Barang siapa yang asalnya itu dulu kafir, kemudian ia memeluk Islam, kemudian raja'a an dinihi, dia keluar daripada Islam tu, kembali kepada agama kafir balik. Fahuwa kafirun, kata Allah Ta'ala, itu hukumnya kafir. Tuan-tuan rahmati Allah, isu kafir mengkafir, ingat tak? Dijadikan satu sentimen, dimain-mainkan. Ada mengatakan ulama yang takfiri, ini ulama su', ini ulama takfiri, suka mengkafirkan orang lain. Ulama-ulama ini, ulama-ulama penunggang agama. Tuan-tuan rahmati Allah, malam ini saya membacakan tafsir. Ambil banyak ni tafsir Tabari, tafsir Ibn Katsir. Kerana tuan-tuan rahmati Allah, ulama-ulama hanya menceritakan batas-batas iman yang boleh menyebabkan orang itu menjadi murtad atau kharaja min dinihi, atau keluar daripada agama ni. Apa dia batas-batasnya? Kita akan bincangkan. We will discuss tonight. Malam ini jangan ke mana-mana. Maka kita akan bincangkan perkara ini. Bagaimana yang disebut oleh ulama sebagai terkeluar daripada batas iman. Akidah menjadi rasyak, bukan mengkafirkan, menceritakan. Jangan kita buat-buat tak faham.
Ya betul, yang boleh mengkafirkan ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala, Khaliqun Nas. Yang boleh mengkafirkan manusia ini adalah Allah SWT yang menciptakan manusia. Ya, tetapi dalam Al-Quran, dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 217 ini menceritakan wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad ia. Murtad. Apa makna murtad ini? Iaitu dia keluar daripada Islam dengan beberapa perbuatan, beberapa perkara. Malam saya akan sentuh 5 perkara. Sebenarnya malam ni kita akan sentuh 5 perkara yang menyebabkan kita ni boleh keluar daripada Islam. Bagi para sahabat tuan-tuan yang dulu asalnya tidak beriman, asalnya mengikut agama-agama di zaman jahiliah, kemudian mereka masuk Islam. Ada sahabat ni tuan-tuan yang hatinya Allah ini yasra' lahu sadrahu lil Islam. Masya Allah. Ada di antara para sahabat ni tuan-tuan masuk je Islam, lalu Allah bukakan pintu hati ni, memegang Islam ini sebagaimana kata Nabi, peganglah syariat Allah itu seumpama gigit syariat itu. Kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham ni, makna kuat-kuat. Ada yang sahabat Allah berikan begitu jiwa dan hatinya. Tetapi ada tuan-tuan yang masuk Islam ni bukan kerana betul-betul hendak kepada Islam. Ada yang masuk Islam ni tuan-tuan sebagaimana orang-orang munafik, orang-orang yang menyembunyikan Islamnya semata-mata untuk mencari keuntungan dalam Islam. Ini bahaya. Ini bahaya. Sedangkan dalam masa yang sama tuan-tuan mereka melakukan 5 perkara yang dilarang dalam ayat ini, menyebabkan mereka ini zahirnya Islam, tetapi dari segi batinnya tuan-tuan mereka ini sudah menjadi kafir. Jangan marah. Saya cakap macam ni. Jangan tuan-tuan pula kata saya mengkafirkan orang. Tak. Ini yang disebut dalam tafsir surah ini. Tafsir ayat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita lapangkan hati kita. Kita mendengar penerangan ini dengan teliti. Kita fahami dan kita terima tuan-tuan, kerana ini adalah perbincangan ilmu. Tuan-tuan rahmati Allah, kita ini beruntung. We are very lucky. Sebab apa tuan-tuan kita beruntung? Kerana kita ini dilahirkan Islam. Betul tak? Sedangkan para sahabat ni tuan-tuan, apabila agama berala yang telah dimasyhurkan di Mekah, Allahu Rabbi tuan-tuan, nak mencari Islam ni tuan-tuan memerlukan kepada al-kasbu wal juhdu. Ingat tuan-tuan, rukun hidayah ni dia ada 2. Al-kasbu, dia kena cari. Kena cari. Kena al-juhdu, sungguh-sungguh. Cari, usaha, sungguh-sungguh. Baru bertemu dengan Islam. Itu zaman para sahabat tuan-tuan. Sebab itu ulama-ulama menyatakan zaman para sahabat ini Islam dibawa dengan air mata dan darah. With blood and tears. I drop tears. Tuan-tuan. Tapi zaman kita hari ini tuan-tuan yang memang sudah lahir dalam Islam. Lepas tu saya selalu tanya dengan budak-budak. Soalan tuan-tuan saya selalu tanya dengan budak-budak, kenapa kamu Islam? Maka ramai di antara anak-anak kita jawab, kerana bapak saya Islam. Dan bapak berbapak saya dulu pun Islam. Dan bapak berbapak saya dulu pun Islam. Dan bapak berbapak Islam. Bapak koma. Kadang-kadang saya bergurau dengan budak-budak. Orang Perak ni tuan-tuan bunyinya kasar, Islam bapak koma. Termati Allah, malangnya apabila kita ini Islam secara keturunan, secara warisan. Allah dah lahirkan kita ini tuan-tuan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan atas fitrah, bersih tuan-tuan. Fa'abawahu, maka mak bapak dia lah. Sama ada nak jadikan dia apa tuan-tuan, yunassiranihi au yuhawidanihi au yumajjisani. Sama ada nak jadikan dia itu Nasrani, Yahudi atau Majusi.
Malang hari ni, malang sungguh tuan-tuan hari ni anak-anak yang lahir Islam, dia tak suka Islam. Yang lahir dalam Islam tuan-tuan buat TikTok menghina Islam. Yang lahir dalam Islam ni tuan-tuan membuat perbuatan sawa'un bil qawli wa fi'lin, sama ada dengan kata-katanya, dengan lisannya, ataupun fi'lin, dengan perbuatan-perbuatannya tuan-tuan saja ditangkap dalam video, dalam disebarkan dalam YouTube tuan-tuan, perbuatan-perbuatan yang menghina agama Islam, maka ini yang disebut oleh Allah Ta'ala apa dia? Yartadid, boleh menjadi murtad. Kena faham tuan-tuan ya. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, Allah kata siapa yang dalam keadaan dia tidak sempat bertaubat, mati dalam keadaan melakukan kemurtadan, perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan akidah, fayamut, dan ketika dia mati nanti wa huwa kafirun. Ini Allah sebut, bukan Ustaz Munawir sebut, bukan ulama-ulama kita saja nak mengkafirkan manusia. Tidak. Allah kata apa dia? Wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka ini, amalan-amalan yang dibuat ini habitat, sia-sia. No use. Tuan-tuan mati Allah, what a waste. Segala charity yang kita buat, amalan-amalan yang kita buat, kita rasakan ni satu kebajikan. Oh Allah, oh ya Allah, kita kata di akhirat nanti, ya Allah, aku ni orang yang banyak buat kebajikan. Aku ni ya Allah banyak buat sedekah. Aku ni ya Allah masa PKP dulu, akulah orang yang menyampaikan bantuan. I am the one of the frontliner. Akulah salah satu daripada frontliner yang pergi menyampaikan bantuan kepada orang yang susah. Takkan itu tidak boleh dikira sebagai charity, sebagai pahala, ya Allah. I seek reward from you, ya Allah. Aku mengharapkan reward, pahala daripadamu, ya Allah. Takkan tak dapat, ya Allah. Kenapa aku masuk dalam neraka, ya Allah? Disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 217 tentang mayyartadid minkum. Hambaku, betul kamu buat banyak kebajikan, charity, sedekah, bantuan. Ya, kamu dikenali sebagai orang yang menderma. Pemurah kamu ni. Tetapi kamu tak sedar ketika mana kamu di dunia hari itu telah melakukan perkara-perkara yang menyebabkan iman kamu rosak. Jaga tuan-tuan. Kamu telah melakukan perkara-perkara yang menyebabkan apa dia? Kamu menghina agama. Kamu telah membuatkan perkara-perkara yang membuatkan apa dia tuan-tuan? Kamu terkeluar daripada akidah Islamiah akibat perbuatan kamu yang kamu tidak sedar. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa hari itu tak nak cari ulama, rujuk dengan ulama? Benda ni boleh buat tak? Benda ni boleh diamalkan tak? Benda ni apa hukumnya daripada segi Islam? Benda ni ada tak jatuh akidah? Tuan-tuan rahmati Allah, pada masa di akhirat nanti we regret, kita menyesal, an-nadamah. Sebab itu Nabi kata kepada Abu Zar Al-Ghifari, segala tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Ta'ala ni, akhirat nanti la syaqawah, kata Nabi, akan ditanya oleh Allah Ta'ala, akan jadi syaqawah, akan jadi benda yang masyaqqah, akan jadi benda yang menyusahkan kamu kalau kamu ambil satu jawatan tapi kamu tak mampu buat. Dan nadama akan jadi suatu regression, satu penyesalan kepada kamu. Kenapa dulu aku ndak sangat jawatan ni sedangkan aku tak layak? Ada orang yang lebih layak, tapi by hook, by crook, aku ambil juga jawatan ini dengan cara penipuan, dengan cara aku merampas, dengan cara paksaan. Akhirat Allah akan kata apa dia? Perbuatan kamu ini nampak macam pemimpin yang hebat, tapi di akhirat adalah syaqawah wan nadamah.
penyesalan dan juga tuan-tuan yang akan menyusahkan kamu. Kenapa? Kamu sebenarnya tidak layak dan tidak mampu melaksanakan tugas ini. Tuan-tuan, sebab tu benda-benda ini kita kena berhati-hati. Baik. Ada pun yang pertama tuan-tuan yang merosakkan akidah kita ni apa dia? Yang pertama sekali asyirku billah. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi SAW tuan-tuan dalam satu riwayat mengatakan selesai daripada solat subuh, maka Nabi bertanya dengan para sahabat. Ataupun Nabi memberitahu kepada para sahabat. Dia mengatakan pertanyaan yang berbunyi, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kamu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu taala kepadaku untuk diberitahukan kepadamu wahai sahabat? Qalu, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya a'lamu, isim tafdhil, yang lebih mengetahui. A'lam. Tuan, kalau dalam bahasa Inggeris kita belajar big, bigger, biggest. Big besar, bigger lebih besar, biggest, the most biggest one, yang paling besar. Tu isim tafdhil nama dia. Dalam bahasa Arab a'lam. A'lam ni apa dia tuan-tuan? Yang paling mengetahui Allah dan rasulnya. Ini uslub tuan-tuan. Kalau dalam satu soalan, bila orang tanya, kita jangan jadi profesor serba tahu. Kalau dalam majalah gila-gila tuan-tuan, profesor serba tahu. Semua dia tahu. Betul tak betul, belakang kira. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, bila orang tanya, kita suka jawab, oh, gini. Dan jawapannya gini. Pada pandangan saya rasa, sedangkan ulama-ulama ni tuan-tuan, yang warak, yang tawaduk ni, bila anak murid tanya, dia akan jawab kalau dia tahu. Tapi kalau dia tak tahu tuan-tuan, dia akan jawab, wallahu a'lam, walaysa 'indi 'ilm. Aku tak tahu dan aku tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Yang paling selamat tuan-tuan dijawab merendah diri ni, wallahu a'lam. Tapi kita tuan-tuan, bila ustaz-ustaz jawab apa itu, dia mengata ustaz ni tak reti, ustaz ni tak pandai, ustaz ni tak pakar, ustaz ni tak pekar. Macam-macam. Itu dalam pengajian tuan-tuan, kalau buka soalan, ramai ustaz-ustaz dia malas buka. Sebab bila buka, macam-macam soalan ditanyanya. Macam-macam soalan tanya tuan-tuan. Ada seorang tu lagi lah pula, dia kata, ustaz, nak tanya soalan peribadi boleh? Boleh. Ustaz berapa orang bini? Seorang je. Oh, seorang je, dia pun catat satu. Anak ustaz ada berapa orang? Ada 4 orang. Oh, 4 orang. 4. Berapa lelaki perempuan ustaz? Seorang lelaki, ya, 3 orang perempuan. Oh, 1 4, 1 3. Siapa ni tuan-tuan yang tanya ni? Kaki ekor. Dia kata apa dia? Selalu pergi menurun dekat busuk tak dapat-dapat. Ni minta ustaz. Mana tahu barakah ustaz dapat tepat nombor ekor ni, menang first prize. Ni tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan rahmati Allah, ada ustaz-ustaz jangan kita marah. Ustaz apa hukum ni ustaz? Ustaz apa hukum ni ustaz? Ustaz ni akan jawab 2 selalunya. Prosedur jawapan ustaz-ustaz ni, jangan marah. Yang pertama, dia akan jawab, saya akan jawab dalam kuliah yang akan datang. Jangan marah tuan-tuan. Jangan kita apa dah, bodoh punya ustaz lah. Lemah lah ustaz ni. Kita bagi tahu JKSU. Tak payah jumpa lah ustaz ni. Tanya banyak tak tahu. Tuan-tuan, kadang-kadang ustaz-ustaz ni mengambil al-hadharu, ihtiyat. Ustaz-ustaz ni mengambil langkah caution, berhati-hati, ihtiyat, jaga-jaga. Sebab apa? Setiap jawapan ini akan dijadikan fatwa oleh anak-anak murid pengajian. Ataupun ustaz akan jawab, wallahu a'lam bisawab. Jangan kita kata ini ustaz bodoh, ustaz jahil. Tak. Ini uslub adab para sahabat. Bila Nabi tanya, tuan-tuan tahu tak apa yang Allah firmankan kepada aku ni? Dalam selepas sembahyang subuh ni. Apa kata jawab? Apa jawab para sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Ini sahabat tuan-tuan. Baik. Qala asba'a min ibadi mu'minun bi wa kafirun.
Ada di antara hamba-hamba Allah ini, Allah bagi tahu ke aku, kata Nabi, ada kalanya menjadi beriman kepada Allah dan Rasul. Ada kalanya menjadi kafirun. Ada kalanya ia menjadi orang yang digelar sebagai kafir, yang terkeluar daripada akidah Islam. Tuan-tuan, hadis ini menceritakan batas-batas iman, bukan mengkafirkan seseorang. Ini kena faham ni. Setengah tu faham, bab-bab tak faham. Inilah masalah kita. Menceritakan batas-batas iman. Fa'amma man qala mutirna bifadlillah wa rahmatih. Kata Nabi, barang siapa yang menyatakan hujan itu turun kerana apa? Kelebihan yang Allah bagi dan kasih sayang Allah kepada kami. Fazalika mu'minun bi, kata Nabi, itulah orang yang beriman dengan aku dan juga dengan Allah. Kafirun bi kaukabin, dan dia ini kafir, kufur, tak percaya, tak beriman kepada makhluk yang bernama bintang-bintang. Tuan, zaman jahiliyah, orang Arab percaya ada satu bintang, Nau. Nau ini apabila dia timbul, tuan-tuan, maka orang Arab kata hujan akan turun. Hujan akan turun dan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman akan jadi subur berkat dengan bintang ni. Disebabkan bintang ini, itu boleh menjadi syirik. Nabi sebut dengan jelas apa dia. Orang yang mempunyai kepercayaan sebegini, who have faith about this matter like this, maka apa kata Nabi? Ya, kafirun. Ya, orang ini boleh keluar akidah dia bila mengatakan makhluk ini ada, orang kata apa dia, tuan-tuan? Ada pengaruh kuasa kepada sesuatu. Ambil satu contoh. Masa saya kecil-kecil, tuan-tuan, opoh saya pergi dekat pokok, ya, nyor. Orang Perak kata nyor, kelapa. Saya tengok dia buat satu rantai daripada kulit kerang. Ya, benang tebal tu, dia cucuk, dia tebuk kulit kerang tu, dia cucuknya, dijadikan kalung, dikalungkan ke, ya, batang pokok kelapa. Teman ni pun masa kecil-kecil tak tahu. Tanya dengan opah. Opah, teman tanya, kenapa dikalungkan kalung kulit kerang pada pokok? Opah kata sebab kelapa nyor ni dah tak mau berbuah. Lama opah tak tengok buahnya. Jadi petua orang tua-tua, dikalungkanlah kulit kerang pada pangkal pokok nyor ni. Tuan-tuan, saya ni daripada kecil sampai besar, dia memang kata, memang suka bercakap, ceramah. Jadi saya pun cakap lah dengan opah. Masa tu saya ingat dalam umur 5-6 tahun. Saya kata, opah, daripada opah bagi kalung kerang tu, baiklah opah ambil rantai emas opah tu, lekat dekat pokok tu, lagi cepat berbuahnya. Tuan-tuan mati Allah, opah kata, hei, sibuk ya kamu budak-budak. Hei, ajin gemar nyakap aku ya, kata tuan. Bila kita tanya, tuan-tuan, dengan pakar-pakar pertanian, petua ini ada logiknya. Opah saya tidak melakukan benda yang syirik. Logiknya apa, tuan-tuan? Kerana kulit kerang ini boleh menjadi baja sebenarnya, tuan-tuan. Tuan-tuan nak buahnya ni subur berbuah, tabur kulit kerang ni dekat pangkal pokok, kat akar-akar. Ni disebut sebab dia ada, dalam tu saya tak faham ya, ada kapur ke apakah yang menyebabkan dia boleh berbuah dengan baik. Jadi bila tanya tuan-tuan bagi pertanian, dia kata orang tua dulu buat petua itu. Cumanya yang jadi salah kalau kita mengatakan kerana kulit kerang itu nyor tu berbuah. Ni tuan-tuan, sikit je. Sikit je. Ya. Kena adjust benda sikit je. Takut apa tuan-tuan? Takut boleh
rosak akidah. Saya tanya dengan opah balik opah. Ya. Abang Pak Ya, Abang Ilya Buang kata ada gantung selipar. Tu lagi cepat berbuah Pak Ya ya. Gantung selipar Pak Ya. Kalau hendak pula kasut pasar yang tinggi tu lagi cepat berbuah dengan pokok-pokok sekali tumbang. Dia marah Pak Ya ya. Alhamdulillah. Tuan mati Allah. Bila tanya dengan opah ni, opah kata tu petua. Bukanlah sebab kulit kerang tu pula yang menyebabkan pokok tu berbuah. Ni tuan-tuan. Ya, orang tu dulu ngaji. Tapi kita hari ni tuan-tuan, ada tak macam kuat kefahaman macam orang tua kita dulu? Tuan mati Allah. Sebab tu kata Nabi, orang yang cakap sesungguhnya apa dia? Bintang ni yang menurunkan hujan dan menyuburkan tanaman kerana bintang ini, apa kata Nabi SAW? Fa'amma man qala binawin kadha wa kadha. Manakala siapa yang menyatakan bintang ini nauk. Saya kata dia nauk. Binauin kaza wa kaza. Bintang ini membawa orang kata mudarat dan manfaat. Fazalika kafirun bi. Ini orang yang kufur kepada Allah. Kafir kepada Allah. Dan juga kepada Rasulnya. Allahu Rabbi. Mu'minun bil kaukabi. Kata Nabi apa dia? Mu'min. Dia menjadi orang yang beriman dengan bintang. Percaya dengan bintang. Have faith dengan makhluk. Ini seburuk-buruk perkara. Jangan tuan-tuan, jangan. Please tuan-tuan, jangan. Jangan kita ada akidah yang sebegini. Tuan-tuan mati Allah, ada kadang-kadang ustaz-ustaz ni, yang orang-orang ni dia nasihat. Kalau kita sakit kepala makan Panadol. Bila makan Panadol, kita kena kata ini usaha kita. Al-juhdu. Ini tawakal kita, usaha kita yang menyembuh adalah Allah. Itu betul. Tapi tuan-tuan, kalau kita percaya makan Panadol itu menyebabkan kita sembuh tanpa kita mensertakan dalamnya itu firman Allah yang mengatakan Allah Ta'ala yang menyembuhkan penyakit ni tuan-tuan, maka di situ ditakuti akan merosakkan akidah. Faham tuan-tuan ya? Kadang tuan-tuan kita tengok iklan-iklan yang dalam tu, iklan-iklan yang agak bombastik cara dia tuan-tuan, pengiklanan dia. Kita kata tuan-tuan, iklan-iklan yang menyatakan pasti, iklan-iklan yang mengatakan mantap, pasti sembuh. Kita kena hati-hati tuan-tuan. Kerana apa? Kalau kita percaya kepada makhluk, maka ditakuti kita menolak tawakal kepada Allah Ta'ala. Kita menolak unsur-unsur berdoa kepada Allah Ta'ala, maka ia boleh merosakkan akidah tuan-tuan. Okay, itu yang pertama tuan-tuan. Boleh tuan-tuan ya. Baik. Yang kedua, boleh tuan-tuan merasakan hukum Allah itu tidak sempurna dan tidak relevan. Ini tahu. Merasakan tuan-tuan pada hukumullah wa syari'atu. Hukum-hukum Allah, ahkamullah ini, hukum-hukum Allah ini tuan-tuan sudah tidak sesuai lagi digunakan pada zaman ini. Sudah tidak relevan lagi. Allah Ta'ala berfirman tuan-tuan ya, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmul jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Surah Al-Maidah ayat yang ke-50. Apakah hukum jahiliyah yang kamu cari dan kamu taati dan kamu ikuti? Sedangkan Allah Ta'ala itulah yang sebaik-baik menjatuhkan hukum, solution, penyelesaian, syariat kepada manusia. Sebab Allah yang menjadikan makhluknya, maka Allah lebih mengetahui tentang keadaan hal ehwal makhluknya. Manusia dengan otak yang cerdiknya tak berapa cerdik, cerdiknya terbatas tuan-tuan. Tiba-tiba dengan cerdik yang terbatas ni tuan-tuan menyatakan hukum Allah ni tak sesuai. Hari ni tuan-tuan, Nabi sebut akhir zaman akan muncul golongan ruwaibidah. Apa itu golongan ruwaibidah ni tuan-tuan? Golongan yang jahil, golongan yang tak tahu tentang masalah agama, tiba-tiba dia menjadi juru cakap. Dia menjadi orang yang bercakap, orang yang menghuraikan, orang yang mentafsirkan tentang hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Ini berat.
Ini berlaku zaman-zaman akhir zaman ni, tuan-tuan. Zaman-zaman nak muncul para dajjal ni. Hancur kita. Orang Parik kata hancur weh. Kenapa tuan-tuan? Kerana yang tak tahu tentang Islam akan bercakap tentang Islam. Ayat tadi saya baca, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang lebih mengetahui. Jangan kamu tanya orang-orang yang tidak mengetahui, tuan-tuan. Kita mengatakan apa ni? Takkanlah ya nak menyelesaikan masalah mencuri, kena potong tangan, sikit-sikit potong tangan, sikit-sikit potong tangan. Jaga. Asyik potong tangan macam mana nak kerja kilang. Dah tangan tak ada, kaki tak ada. Tuan-tuan jaga. Kita rasa percakapan kita itu hujah yang relevan. Yang manusia boleh terima. It is very relevant. Ya, hujah saya relevan lah. Ya, saya guna otak, tuan-tuan. Tidak semua hukum Allah itu boleh digunakan otak. Sebab otak manusia ni terbatas keupayaannya, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui keperluan hamba dia. Saya teringat, tuan-tuan, saya pernah cerita berlaku ya, dalam harian Sina, ada cerita. Apabila saya tengok harian Sina ke harian Metro, menceritakan, tuan-tuan, apabila satu masjid gempar, tu besi pengusung mayat. Tuan-tuan, besi pengusung mayat tu lebur hilang. Bayangkan, tuan-tuan rahmati Allah, apabila ianya dicuri oleh mereka-mereka yang ketagihan ni. Tuan, saya banyak ya terlibat dengan AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Dan saya dilantik sebagai ikon bahagian Kinta, tuan-tuan. Sebagai ikon AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Dan saya pun tak tahu kenapa. Sebab banyak lagi selebriti yang boleh ya mengambil tugas ni. Tapi mereka minta juga, tuan-tuan, untuk beri motivasi kepada yang ketagihan ni, tuan-tuan. Alhamdulillah. Hari ni kita tak boleh panggil mereka penagih, tuan-tuan. Kita panggil mereka penghuni pusat cure and care, rawat dan jaga. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Ya. Kadang-kadang bila kita selami masalah dia, tuan-tuan, kenapa ya berada di sini, kenapa ya bila berada di kampung orang jadi takut, orang jadi pandang serong. Mereka cerita pengalaman mereka, tuan-tuan. Dia kata, ustaz, kalau ketagih ni, ustaz, there's nobody can help you, ustaz. Ni musuh dadah nombor satu ni, musuh negara ni, tuan-tuan. Dia kata kalau ketagih ni, ustaz, siapa pun tak boleh tolong kita, ustaz. Kami bukan nak mencuri, ustaz, tapi terpaksa. Sebab, ustaz, bila ketagih ni, ustaz, dia rasa macam menyucuk-nyucuk badan. Dia rasa macam ada cacing dalam, ada lipan gigit, ada ular gigit. So, kerana tak tahan, ustaz, ya ini besi-besi borok pun kami curi, ustaz. Ni, tuan-tuan. Ya, masyarakat, ya. Lepas tu gempur, tuan-tuan, apabila besi pengusung mayat. Masa tu harga besi tengah naik. Lebuh, tuan-tuan. Dia nak curi batang paip, semua dah tukar plastik. Dah tak boleh curi dah. Jadi, tak tahan sangat. Besi pengusung mayat tu dia pusung berdua je, tuan-tuan. Kalau di Ipoh ni, tuan-tuan, dia pergi tolak dekat Kelin Botol, Jalan Mendahara. Bayangkan, tuan-tuan. Kelin Botol pun terkejut. Ni kata dia mah. Kelin Botol pun terkejut, ustaz. Kelin Botol pun tanya, ayo, yana dah itu? Atau India tanya, ada yana? Dia kata, ayo ayah, cepatlah ya, terataan lah ya, sudah terataan lah, angkat sajalah ya. Ini, ayahlah, ini apa besi? Ini besi angkat orang mati ayah. Ayo, kata tokeh tu. Ayo, apa kata dia? Vena. Dia pula, tuan-tuan, kata, macam takutkan macam sama Tuhan Allah. Tuan-tuan, dia pula bagi tazkirah asar, tuan-tuan. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah. Apabila Allah Ta'ala sebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma tu. Orang yang mencuri lelaki dan perempuan.
hendaklah dipotong kedua-dua tangannya. Bukan bermaksud tuan-tuan tangkap terus potong. Tak. Baca dulu dalam kitab hudud. Baca dulu tuan-tuan. Lepas tu kita kena tanya ustaz-ustaz yang pakar-pakar bab hudud, bab fiqh ni tuan-tuan. Tanya dulu ustaz, apakah dapat je, tangkap je, terus potong tangan. Tak, dibawa kepada qadhi. Kemudian apa ni tuan-tuan? Ditengok dulu berapa kadar curian dia. Ada kadar dia tuan-tuan. Bukan curi 5 kupang terus potong tangan. Ni yang kita tak faham. Tapi kita bercakap macam kita faham. Ada kadar dia tuan-tuan. Dan kena tengok tuan-tuan. Masyabab. Asbab. Apa sebab-sebab. For what reason you steal. Kenapa kamu mencuri? What reason? You stole the money. You stole the property. Kenapa? Ada banyak sebab tuan-tuan. Kalau syiddatul ju' kerana hunger, lapar, terlalu lapar, maka tidak dikenakan hudud, dikenakan takzir. Ni tuan-tuan. Bukan tangkap-tangkap terus potong. Setengah orang ni tuan-tuan, dia melawak-lawak benda ni. Habis. Ya, dia menghina hukum Allah ni tuan-tuan. Dia menghina hukum Allah. Kita masuk yang ketiga tuan-tuan untuk memendekkan lagi. Masuk yang ketiga ni terus. Kita masuk apa dia? Dia menghina hukum Allah. Dia memperolok-olokkan hukum Allah. Dia buat satu video, dia buat YouTube, dia kata gini Islam ni kalau begini-ginilah. Lalu dia berketawa. Terhormati Allah. Allah SWT juga berfirman tuan-tuan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang berbuat dosa ni, ajramu fid dunya. Orang-orang yang berbuat dosa, ajramu ya'ni fid dunya, ketika di dunia ni lagi tuan-tuan. Apabila mereka melihat orang-orang mukmin ni yadhakun, mereka mentertawakan. Ulama mengatakan mereka ni orang kafir. Ulama mengatakan mereka ini orang munafik. Ada ulama mengatakan mereka ini orang-orang yang banyak dosanya daripada orang Islam tuan-tuan. Yang hatinya itu sudah gelap. Dalam hatinya itu ada nuktatus sauda. Dalam hatinya itu ada titik-titik hitam tuan-tuan. Yang hatinya sudah kerat, hatinya sudah gelap untuk menerima hidayah. Apa perangai orang-orang ni tuan-tuan? Orang kafir yang menentang Islam ni, yang tak suka Islam ni. Orang munafik yang menyembunyikan kekafiran dia. Orang yang banyak maksiat ni tuan-tuan, orang yang hatinya telah gelap bila hati sudah hitam ni tuan-tuan. Yadhakuna, antara sifatnya Allah sebut. Tuan-tuan, apa dia? Yadhakuna, mereka ini suka ketawa. Mentertawakan orang-orang beriman. Apa saja perbuatan orang-orang beriman ni tuan-tuan, dari segi ibadat dia, daripada segi syariat dia, mereka akan mentertawakan. Apa dah? Ni kutip-kutip derma ni. Tin Melo. Apa dah? Ni, wakaf ni. Apa dah? Tuan-tuan, ini sifat 3 golongan ni. Kafir yang menentang Islam, orang munafik, dan orang yang hatinya sudah tertutup untuk menerima Islam ni tuan-tuan sebab maksiat. Ajramu ya'ani istiqra' fil ma'asi. Ini kata ulama tafsir. Ajramu juga dikenali orang-orang yang istiqra' fil ma'asi, yang dia ini tuan-tuan tenggelam dengan kemaksiatan. Todi ditogoknya, benda-benda haram dia buat. Tuan-tuan, isteri orang, isteri dia. Zina ni biasa. Orang macam ni tuan-tuan hatinya kerat, dan mereka inilah yang bila tengok syariat Islam, bila tengok ulama bercakap tentang Islam, yadhakuna, mereka akan tertawa. Bukan saja tertawa tuan-tuan, wa idza murru bihim, apabila orang-orang beriman ini kata Allah lalu di hadapan mereka, yataghamadzun, mereka akan mengangkat-ngangkat kening. Cebik bibir. Faham murid-murid? Firman Allah, aku memandai-mandai, yataghamaruna, angkat kening.
Wih. Jual bibir. Dan hari ni tuan-tuan lagi teruk dibuat sindiran-sindiran dalam TikTok. Dibuat perbuatan-perbuatan ini dalam video-video dalam YouTube. Hari ni ada aplikasi TikTok tuan-tuan. Dipersenda-sendakan agama Islam ni. Tuan ya, dipersendakan cara semayang. Jaga. Boleh merosakkan akidah. Bukan saya cakap, ini tafsiran Quran. Boleh merosakkan akidah Islamiah tuan-tuan. Apa dia? Kita memperolok-olokkan solat. Kita membaca Quran dalam keadaan menghina Al-Quran. Tuan-tuan, kita baca Quran pakai seluar pendek atau spender. Agak boleh tak? Ya? Kita pakai spender tuan-tuan. Lepas tu kita angkat Quran, kita baca. Baca tu pula tuan-tuan dengan keadaan yang tonggang-langgang tajwidnya untuk orang ketawa. Untuk dapat like, dapat viewers sampai 300,000 K, sampai millions. Apa tujuannya tuan-tuan? Ni saya nak tanya tuan-tuan ni. Boleh dah maknanya? Memang orang nak ramai tengok tuan-tuan. YouTube akan bayar pada kita sebab kita buat sesuatu yang sampai millions. Ada pula pengiklanan pula support kita, bayar kat kita. Sebab apa? Sebab orang punya viewers ramai. Orang kisah apa? Orang nak kutuk ke? Orang nak marah ke? Dia ada aku kisah. Ada aku kisah. Sekarang orang macam ni. Orang sekarang macam ni. Ada aku kisah. Aku tak boleh. Yang penting ramai viewers. Dapat bayaran. Lumayan. Tanpa dia sedari tuan-tuan, dia sudah terkeluar daripada Islam. Kerana apa? Baca Quran ni ada adab. Al-adabu ma'al Quran. Ada adab tuan-tuan, berwuduk, menutup aurat. Apa lagi? Kita membaca ni tuan-tuan, kalau boleh kita menghadap ke arah kiblat. Kita baca tuan-tuan dengan waratil Qur'ana tartila. Kita baca tuan-tuan dengan keadaan tertil. Kita baca tuan-tuan dengan pelan-pelan, tidak terlalu laju. Betul sebutan dia, bacaan dia, taranum dia, idgham ma'al ghunnah dia, iz'ar dia, ikhfa' dia, huruf mat dia. Tapi tuan-tuan, kalau kita buat ini dengan tujuan untuk dapat viewers, memperolok-olokkan agama, maka boleh terkeluar akidah kita. Semayang tuan-tuan, buat main-main, boleh tak? Kadang kita tengok TikTok tuan-tuan, dia buat main-main dalam semayang tu. Semayang ni tuan-tuan, lepas tu pergi pukul pula member dekat sebelah. Boleh ke macam tu? Atau tuan-tuan, ketika orang tengah rukuk, kita pergi buat macam ini Ni, segitiga ni. Pak, tengah-tengah tu. Orang parit kata kasuanan, tak boleh sebut lah. Ya. Tang anu yang pak menjerit kawan tu, lepas tu gelak ramai-ramai. Very funny. Ya. Jatuh akidah anda. Kenapa tuan-tuan? Al-istihza bisyari'atillah. Termasuk disebut oleh ulama tafsir ni malam ni tuan-tuan. Istihza, mempermain-mainkan, menghina-hina. Sebab apa? 3 spesies ni tadi tuan-tuan, ada perangai dia apa? Yadhakun, buat sesuatu ni untuk ketawa. Very funny. Dapat 4 million viewers. Ceramah macam malam ni tuan-tuan, audio kuliah buat ni, tak ramai orang tengok. Percayalah cakap saya. Paling banyak pun tuan-tuan 1K, 1000 je. Tapi buat merapu, merepek ni tuan-tuan, merepek ni, kadang-kadang lelaki berpakaian sebagai pondan ni tuan-tuan, make up, bubur gincu, bubur eyeshadow ni, tengok sampai juta-juta. Pasal apa? Itulah perangai orang Malaysia. Jangan marah tuan-tuan. Tak cakap tuan-tuan dah. Jangan terasa. Inilah tuan-tuan, hari ni orang buat benda-benda yang dia tak sedar tuan-tuan. Apa dia? Semata-mata nak yadhakuna. Orang-orang ketawa, laugh
enjoy. Dia tak sedar dia sudah jatuh akidah dia, terkeluar daripada Islam. Wa idza murru bihim yataghamazun, dan apabila mereka ini lalu di hadapan orang-orang kafir, maka ni apa dia tuan-tuan, mengangkat-ngangkat kening, membuat memek-memek muka. Maknanya apa tuan-tuan? Menghina Islam. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Dan apabila tuan-tuan mereka ini kembali kepada kaum mereka, mereka akan mengejek-ngejek umat Islam ni punya pelaksanaan. Tuan, jangan masuk kepada ahlihim. Ulama tafsir mengatakan jangan kita ini including, termasuk dalam golongan ahlihim ni. Siapa ahlihim ni tuan-tuan? Kaum mereka, kaum kafir yang menentang Islam, kaum munafik, kaum ahli maksiat, fakirin. Maka ini akan cerita sambil mengejek-ngejek orang Islam. Jaga tuan-tuan. Jaga. Apalah. Nak buat korban. Kau. Jaga. Habislah lembu-lembu, kambing-kambing. Apa punya syariat ni. Lepas tu dalam syariat Islam ni ada pula syarat biasa ternakan ni berkaki empat. Oi, meja pun berkaki empat juga. Habis akidah anda. Habis akidah anda tuan. Jangan main-main. Kata Puan Cukang, don't play-play. Habis akidah anda. Khinzir tu kaki empat juga. Khinzir tu kaki empat juga. Kenapa tak buat korban? Yadhakun. Please tuan-tuan. Bab agama jangan main. Bab agama jangan main. Kenapa? Bila anda fayamut, kata Allah, mati dalam keadaan qabla ayat tuba, keadaan dia tidak bertaubat, maka fahuwa kafirun fahabitat amaluh. Apa saja kerja-kerja, habitat a'maluhum, apa saja kerja-kerja dia. Dia ni seorang pemurah ke, billionaire yang banyak berderma ke, semua Allah tak kira. Pasal apa? Dia tak sedar. Dia sudah membuat sesuatu yang keluarkan dia daripada akidah Islamiah. Yang keempat tuan-tuan, apa dia? Mempermain-mainkan hukum syariat. Tuan-tuan ya, sekretari, apalah nak hilangkan masalah zina ni, pergi sebat pula 100 kali. Yang dah berkahwin, ya, pergi pula rejam sampai mati. Apa punya barbarian. Kata mati Allah, jangan kata begitu. Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Tuan-tuan, apabila kita tanya dengan orang ni, kenapa kamu hina ayat Islam, hukum Islam, ayat Quran ni? Banyak dia orang punya reason. Most of their reason is, apa dia tuan-tuan? Mereka mengatakan apa dia? Nakhudu wa nal'abu. Kami saja main-main je, gurau-gurau je. Alah, takkan tak boleh. Come on lah. Kami main-main, kami tidak bermaksud untuk menghina, tapi kami main-main je. Nal'ab. Maka Allah Ta'ala kata, Qul, kata Allah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kamu nak bermain-main dengan ayat Allah, hukum Allah dan Rasulnya? Apakah kamu nak bermain-main lagi? Kamu nak mengejek-ngejek ke? Kata mati Allah, sudah tentunya mereka ini dalam Al-Quran akan duduk dalam api neraka Jahannam yang paling bawah, tuan-tuan. Jangan main-main, tuan-tuan. Jangan kita mempersenda-sendakan. Alamak, aku melawak je. Tak tahu pula jadi macam ni. Tuan, sebab itu jaga anak-anak. Jaga mereka ketika mereka live, buat TikTok ke, buat rakaman YouTube ke, tuan-tuan. Jaga. Kerana apa? Kerana nak like dan viewers buat benda-benda yang Allah larang.
maka ia boleh menjatuhkan akidah akhirat, kita dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Dan yang terakhir, tuan-tuan rahmati Allah, apa dia yang kelima? Menyerupai agama lain. Yang terakhir, Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah daripada kaum tersebut. Ulama menyatakan, tuan-tuan, tashabbuh di sini bermaksud dalam segi akidahnya ataupun worship dia, ibadah dia, akidah dia, perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan iman seperti menyembah Tuhan yang lain. Itu maksud dia. Tapi tuan-tuan, kalau kita ambil teknologi dia macam mana? Teknologi bukan Islam. Kalau kita ambil, tuan-tuan, pakaian dia macam mana? Kalau kita ambil, tuan-tuan, daripada segi ilmu-ilmu dia macam mana? Ulama kata harus selagi mana tidak bercanggah dengan Al-Quran. Tuan-tuan rahmati Allah, ketika saya mengajar di sebuah sekolah di Perak, masa tu jadi ketua waden, ada arahan, tuan-tuan, daripada atasan mengatakan pelajar-pelajar sekolah agama ni bila menunaikan solat di surau diri Jumaat, adalah dilarang memakai kepiah dan serban. Tak boleh pakai kepiah dan serban kerana berada dalam waktu rasmi sekolah lagi. Jadi tak boleh pakai. Kalau nak pakai, tunggu lepas Jumaat nanti. Asar ke, maghrib ke, isyak ke, pakailah. Tapi ia dianggap sebagai waktu sekolah. Ini arahan. Tuan-tuan rahmati Allah, tahulah budak-budak sekolah agama ni, tuan-tuan, kita ajar dengan hadis. Kita ajar dengan tafsir. Fikrah mereka, fikrah Islamiah yang hebat, tuan-tuan. Bila kita kumpulkan, tuan-tuan, pimpinan pelajar ni, seorang pelajar ni bangun. Oh, ini, tuan-tuan, pelajar ni memang hebatlah pemikiran dia. Sekarang ni dah jadi pensyarah, tuan-tuan, ya, bahagian sains politik. Dahsyat dia. Bila disebut benda ni oleh pengetua, tuan-tuan, saya jelin dah pengetua jelin aku. Sebelum masuk bilik tu, pengetua kata apa? Menawai, mangkor lah kita nak jawab hari ni. Ini arahan daripada atas. Macam mana ni, ya? Tak apa, Ustaz, kita jawab. Betul, tuan-tuan, budak ni dia bangun. Dia kata, saya nak tanya ustaz-ustaz yang ada depan saya ni, termasuklah Ustaz Menawai ni. Bukan main ceramahnya. Saya nak tanya ustaz, Babul Imamah. Udah, tuan-tuan, dia sebut Babul Imamah. Bukan jalan-jalan budak sekolah agama ni, tuan-tuan. Babul Imamah. Bukan imamah. Imamah. Babul Imamah, ya ustaz. Serban ini sunnah Nabi. Allah. Luruh jantung aku nak menjawabnya, kau weh. Pengetua dah berpeluh dah ini. Pengetua pun senggoi bau dekat aku. Jawab ustaz, jawab. Babul Imamah ni adalah sunnah Nabi. Serban Nabi, sunnah Nabi. Sekarang sunnah siapa kita nak ikut? Betul, ini sekolah kena pakai songkok hitam. Ya, betul. Kami faham, kami tahu. Tetapi apakah kita nak mendahulukan sunnah yang bukan daripada Islam dengan sunnah Nabi? Mangko aku nak menjawabnya, tuan-tuan. Mangko riun. Akhirnya saya kata, sabar. Pernah tak tengok gambar Imam Hasan Al-Banna? Kadang-kala Imam Hasan Al-Banna dia memakai jubah Azhari. Ya. Dan juga kepiah yang ada serban putih merah yang Hafiz tu, Azhariyah tu, Azhari tu. Dan kadang-kala pernah tak anda melihat Imam Hasan Al-Banna dia memakai baju kot, tali leher dan tarbus. Sana tarbus, sini songkok. Pernah tak anda lihat benda ni? Ini bermaksud selagi mana pakaian ini menutup aurat, pakaian ini orang kata tidak merosakkan akidah kita,
maka harus dilaksanakan. Ini peraturan yang kita kena patuhi. Peraturan yang telah ditetapkan, kita kena patuhi. Lepas je Jumaat nanti, Asar, Maghrib, Isyak, lantak lah kalau nak pakai serban besar 5 kilo, beratnya sekalipun, terpulang. Tuan-tuan, pimpinan pelajar ni, yang garang ni, dia bangun, dia kata, okey Ustaz, kami terima hujah Ustaz ni. Tapi Ustaz ingat, kalau Ustaz punya hujah ni tak betul, jawab di akhirat. Ai, mangku aku dia cakap apa itu. Kamu tahu? Ni pelajar sekolah agama yang kita didik dengan roh Islam. Tapi tuan-tuan, ada hujah yang kita kena bagi tahu dengan dia orang selagi mana ia tidak bertentangan dengan ritual-ritual Islam. Salah ke pakai kod, pakai tali leher tuan-tuan, nampak kekemasan, nampak disiplin. Selagi mana ianya tidak berkaitan dengan akidah Islam, merosakkan akidah, maka ianya adalah harus. Tuan-tuan, kita selalu dengar orang pakai baju-baju agama lain. Ya, boleh tak tuan-tuan? Kita pakai macam Santa Claus. Kita pakai topi. Kemudian kita tekan apa goncang pula loceng, jingle bell, jingle all the way, oh what fun it is to ride. Boleh tak kan? Ulama mengatakan tuan-tuan ini termasuk dalam man tasyabbaha. Barang siapa tuan-tuan yang menyerupai satu kaum, kerana tuan-tuan kita baca balik apa itu yang dinamakan sebagai Santa Claus and what it is relate, apa yang ada kaitan dia dengan perayaan agama bagi orang-orang Kristian. Tak perlulah saya terangkan sini. Tuan-tuan boleh Google, buka, tengok tuan-tuan. Siapa itu Santa ni? Kenapa kita tak boleh menyerupai dia? Tanya, ini di antara benda-benda yang saya rasa tuan-tuan pun sudah boleh Google, tuan-tuan pun sudah boleh tahu. Atau tuan-tuan rahmati Allah, kita selalu merasakan apa dia tuan-tuan? Ada benda-benda dalam rumah kita yang mengganggu. Contoh. Kita tuan-tuan, rumah aku ni keras lah. Memanglah keras, dinding batu, lantai batu. Rumah aku ni keras lah Ustaz. Maksud dia bukan itu. Maksud dia apa dia Ustaz? Ada benda mengacau teman. Janganlah tengin berbenuk. Garang. Lebih kurang budak ni tadi. Saya kata okeylah. Apa gangguan dia Ustaz? Kadang nampak kelibat, kadang nampak macam-macam Ustaz. Mana apa nak buat Ustaz? Saya kata panggil lah Darussyifa, Raqiyah daripada ustaz-ustaz yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Udah panggil Ustaz, udah Raqiyah Ustaz. Tapi Ustaz, kopi itu juga. Ustaz boleh dah Ustaz kalau saya bawa bomoh-bomoh. Ni tuan-tuan. Bomoh-bomoh ni tuan-tuan. Yang membuat ritual-ritual yang melanggar adat agama. Syariat Islam adalah haram. Dengar Please tuan-tuan. Saya dulu tuan-tuan, masa saya kecil-kecil ni cerita pengalaman saya. Apabila masa umur saya 6 tahun, saya dimandikan. Ni kita orang kampung Kemal, belah-belah Perak Tengah tu. Orang-orang dulu ni. Dia rasa apa tuan-tuan? Saya ni dimandikan dalam satu besen besar. Dalam besen ni tuan-tuan, dia ada 7 air kolah. Ya, baguslah ya. Macam Islamik rupanya. 7 air kolah masjid. Jangan main-main rumah. Usahakan 7 kolah tuan-tuan, ada 7 pula jenis bunga. Saya tak tahu, ada rempah sikit dalam tak tahu, rempah terbus ke, rempah adabi aku tak tahu. Tapi macam rempah baru dia. Kau tuan-tuan, saya dimandikan dalam baldi ni, dalam besen besar ni. Dan dipakaikan dengan kalung emas. Yang ini tak boleh. Tuan-tuan, kalau setakat petua, bunga, untuk menaikkan seri muka, ya, tadi mengatakan mandi air kelapa, bubur bunga, petua untuk naik seri tuan-tuan. Ada ulama mengatakan
tak jadi masalah kalau itu dikatakan sebagai petua. Tetapi jangan jadikan fatwa. Petua, jangan jadikan fatwa. Apa maknanya? Kita berfatwa dengan air kelapa, dengan bunga yang kita mandi ni menyebabkan kita berseri, menyebabkan kita lawa, orang syok kat kita, jodoh kita cepat. Haram. Pakai rantai meh tuan-tuan, dimandikan dalam besen besar tu. Saya tanya pada Tok ni, Tok Bomoh, kan orang dulu panggil ustaz, tapi saya tengok apa Tok Bomohnya. Saya tanya dia, tuan-tuan, Tok, kenapa saya kena mandi dalam ni? Apa jawab Tok ni? Pertama, untuk buang sial. Habis. Jaga. La adwa wala tiarata, tidak ada sial, tidak ada burung yang membawa malang. Satu. Yang kedua kata dia apa, tuan-tuan? Untuk menambahkan seri kamu ni, supaya kamu ni lekat rezeki, kedua orang suka, orang sayang. Itu yang ramai orang sayang kat aku, tuan-tuan. Hei, jangan marah, tuan-tuan, ya. Haram, percaya macam tu, haram. Semua ni datang daripada Allah. Rezeki arzikum minallah. Rezeki ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada manusia, bukan daripada spiritual, amalan-amalan, ritual-ritual ni, tuan-tuan. Sebenarnya dalam budaya ni sudah tidak ada dah. Ni dulu cerita kampung ni dulu, akhir 70-an. Awal 80-an masih ada lagi, tuan-tuan, yang orang kata polis semangat rumah lepas orang mati, bubuh kemian, ambil daun, ya, pergi pulau renjis. Semua dah tak ada dah. Alhamdulillah, ulama-ulama sudah ban benda-benda ni, sudah larang benda-benda ni, tuan-tuan. Kenapa? Kerana ditakut boleh merosakkan akidah, kecuali petua. Petua yang harus kita laksanakan. Petua orang tua, ada yang boleh kita laksanakan, tuan, apabila tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya rasa cukup sekali itu, tuan-tuan. Sudah lebih kurang dalam sejam lebih. Ya, kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini, tuan-tuan, menjadi panduan kepada kita, jaga-jaga anak-anak kita, ataupun suami isteri kita kalau nak buat TikTok, nak buat orang kata YouTuber. Jangan sampai peringkat boleh merosakkan akidah. Cat-cat muka ni buat macam black metal, ya, pakai macam perempuan. Itu semua boleh menghina agama, boleh merosakkan akidah ni, tuan-tuan. Jaga-jaga benda-benda yang macam ni. Boleh, tuan-tuan, ya? Boleh, ya? Lagi teruk, tuan-tuan, apabila orang tegur, dia kata susah sangat Islam ni, murtad lagi bagai. Tu lagi teruk cakap macam tu, tuan-tuan. Sebab apa? Dia nak viewers yang ramai. Jangan buat benda-benda yang macam ni. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna ya Allah minal mu'minin, minas salihin, minal muqiminas salah, minas syuhada'i was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' khususan coronavirus min biladina Malaysia ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, peliharalah akidah kami ya Allah, iman kami ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk mencegah segala kemungkaran, untuk mencegah segala kebatilan dan kesesatan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang yang mengamalkan sunnatan hasanatan, sunnah-sunnah yang baik, cara-cara yang baik. Allahumma ya Allah, agar kami dipelihara daripada wabak COVID yang makin mengganas ini ya Allah. Angkatlah ia daripada kami ya Allah, agar kami dapat kembali ya Allah, berjemaah di masjid dan surau-Mu ya Allah, menghadap-Mu ya Allah, serta mengadu kepadamu ya Allah, agar kami dapat menunaikan salat Jumaat ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa di atas sesuatu. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah Engkau jadikan sesuatu itu sia-sia ya Allah, ada hikmah dan rahsia di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
kita akhir dengan baca tasbih kifarah surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.